Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 10 ingin membentangkan tentang tajuk kami iaitu kelestarian alam sekitar, keperluan membentuk budaya masyarakat. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli kumpulan iaitu terdiri daripada saya sendiri, Nur Ain binti Azhari, nombor matrik saya ialah 277443. Seterusnya, Tang Yun Wen 277509, Nur Syafiqah Najwa binti Halim 277517, Teo Yizhen 277525, Loh Wei Wen 277550 dan yang terakhir ialah Gillian Goh Jingmi iaitu 281825. Alam sekitar merangkumi interaksi semua spesies hidup di bumi. Alam sekitar yang bersih dapat menyediakan kualiti hidup yang sihat kepada manusia dan semua spesies. Tetapi, alam sekitar kita telah tercemar daripada aspek udara, air dan sebagainya. Kesan pencemaran alam sekitar adalah pemanasan global, perubahan iklim, kepupusan spesies haiwan, kesihatan terjejas dan sebagainya. Dengan menunjukkan kesan pencemaran alam sekitar dan kepentingan alam sekitar, bahawa kita jelas mengetahui dengan kelestarian alam sekitar adalah memainkan peranan yang penting. Objektif kajian kita ialah mengkaji masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh manusia. Seterusnya ialah menghuraikan peranan masyarakat yang menyebabkan pencemaran alam sekitar ini berlaku. Dan akhir sekali ialah memberi cadangan untuk membentuk budaya masyarakat yang melestarikan alam sekitar. Pada hasil kajian ini, kami daripada Kumpulan 10 telah menjalankan tugasan mengenai kelestarian alam sekitar, keperluan membentuk budaya masyarakat. Kami mempunyai 3 objektif iaitu yang pertama, mengkaji masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh manusia. Yang kedua, peranan masyarakat dan mengenal pasti sikap manusia yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku secara berterusan. Dan yang ketiga, cadangan untuk membentuk budaya masyarakat yang melestarikan alam sekitar. Mengaraikannya, kami telah melakukan pola kaji sedikit dan mengedarkannya secara atas talian. Melalui pola kaji sidik tersebut, kami telah membukanya kepada 100 orang mahasiswa dan mahasiswi UUM sahaja. Kami telah memberi tumpuan kepada 2 objektif utama kami iaitu punca dan cadangan membentuk budaya masyarakat. Melalui pola kaji sidik tersebut, kami mendapati bahawa cadangan yang harus dilaksanakan adalah dengan memperkasakan ilmu pengetahuan dalam mengategorikan sampah dan melaksanakan konsep 3R iaitu reducing, reusing dan recycling. Akhir sekali, kami dapat mengetahui bahawa punca pencemaran berlaku adalah disebabkan oleh sikap dan perbuatan tidak bertanggungjawab manusia itu sendiri. Sikap ini telah menyebabkan alam sekitar semakin hari semakin tercemar dan sikap tidak bertanggungjawab itulah merosakkan alam sekitar kita yang sentiasa segar dan cantik. Assalamualaikum, saya akan membentangkan tajuk saya iaitu pencemaran air. Air merupakan sumber jadi yang mewujudkan hubungan ekosistem antara benda hidup dan benda-benda hidup. Air juga menjadi keperluan asas yang sangat penting kepada kehidupan seperti manusia dan tumbuh-tumbuhan serta yang lain. Tanpa air, manusia sukar untuk menjalani kehidupan dan melakukan aktiviti-aktiviti harian. Pada waktu dahulu, sumber air bersih tidak terhad dan sangat mudah untuk didapati di mana-mana sahaja seperti laut, sungai dan tasik. Namun, pada waktu sekarang, seiring dengan pembangunan dan perindustrian negara, sumber air bersih sangat sukar untuk didapati dan terhad kerana kebanyakan sumber-sumber jadi seperti sungai, laut ini sudah menjadi sangat tercemar dengan hal ini kerana kerakusan manusia yang leka mengaut keuntungan tanpa memikirkan akibatnya kepada alam sekitar. Antaranya seperti merosakkan sistem sungai yang membutakan sumber air bersih. Antara sebab berlakunya pencemaran air ialah tanggapan manusia yang menganggap bahawa sumber air ini tidak akan pernah habis yang telah menyebabkan mereka melakukan pembazaran air, tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan air dan mereka telah menyebabkan pencemaran air dengan melakukan beberapa aktiviti yang tidak bermoral. Antaranya seperti pembuangan sisa-sisa toksik oleh pengusaha kilang. Mereka tidak menepis terlebih dahulu sisa pembahanan toksik tersebut sebelum melepaskannya ke dalam sungai dan laut. Yang terakhir, penebangan pokok dan hutan secara berleluasa. Manusia yang terlalu leka mengejar keuntungan dan kemewahan pada masa kini tidak menyedari tindakan mereka tersebut akan mengakibatkan kesan kepada alam sekitar. Antara kesan pencemaran air ialah kehidupan seharian manusia terjejas. Manusia tidak dapat melakukan aktiviti harian mereka secara normal apabila ketiadaan air yang bersih. Antaranya ialah aktiviti mencuci pakaian. Selain itu, kekurangan oksigen di dalam air juga turut dirasai oleh hidupan dan tumbuhan di dalam air. Lapisan sisa toksik dan kumbahan yang telah menyebabkan hidupan di dalam air tidak dapat menerima oksigen dengan secukupnya dan tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Oleh kerana itu,
kehidupan laut yang memakan tumbuhan tersebut akan mengalami kesusahan kerana tiada sumber makanan. Oleh disebabkan itu, masyarakat perlulah menjaga kelestarian alam sekitar untuk mengelakkan pencemaran air ini berlaku dengan lebih teruk. Bunyi ialah penghasilan melalui objek yang menggerakkan gelombang iaitu gelombang bunyi dan disebarkan melalui media udara. Pencemaran bunyi boleh dikatakan biasanya melebihi 80 desibel. Selain itu, pencemaran bunyi merupakan bunyi yang kuat dan tidak ingin diterima oleh manusia apabila tahap bunyi bising tercapai sehingga boleh mengganggu manusia. Walau bagaimanapun, penerima bunyi adalah berbeza bagi setiap individu. Sebagai contoh, orang yang berminat dengan musik keras, mereka tidak menganggap bahawa musik ini adalah bunyi bising, manakala orang yang tidak berminat, mereka akan menyatakan bahawa musik ini adalah mengganggu mereka. Poin-poin seterusnya merupakan punca kepada pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi juga memberi beberapa kesan kepada manusia seperti menjejaskan kesihatan manusia dan memberi gangguan dari segi mental dan tidur serta kehilangan pendengaran. Selain ini ialah pencemaran udara. Udara dikenali sebagai atmosfer bumi dan media lingkungan. Udara juga berfungsi sebagai pelindungan kehidupan bagi manusia, flora dan fauna di bumi dari radiasi matahari. Udara juga mempunyai komponen yang penting seperti oksigen bagi sistem pernafasan kepada manusia dan haiwan. Pencemaran udara ialah campuran bahan kimia, zat, energi dan komponen lain dalam ruang udara. Tahap kualiti udara ini akan dikenal pasti berdasarkan Indeks Standard Pencemaran Udara iaitu API. Pencemaran udara ini akan dibahagikan kepada pencemaran udara dalaman dan pencemaran udara luaran. Contohnya bagi pencemaran udara dalaman ialah merokok di dalam rumah. Terdapat beberapa punca yang boleh menyumbang kepada pencemaran udara ini berlaku seperti letusan gunung berapi yang merupakan sumber semula jadi. Sumber bergerak ialah pelepasan yang tidak tetap di suatu tempat dari kenderaan bermotor seperti kereta, kapal laut dan pesawat terbang. Manakala sumber tidak bergerak ialah pelepasan tetap di suatu tempat, contohnya asap dari cerobong industri, pembakaran hutan dan sampah secara terbuka. Pencemaran udara ini bukan sahaja menjejaskan kualiti udara tetapi juga menjejaskan kesihatan manusia. Antaranya ialah penyakit asma. Pencemaran udara ini juga menurunkan kadar fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Hal ini menyebabkan proses pentumbuhan flora terbantu secara langsung. Proses rantai makanan dalam ekosistem juga terjejas. Pencemaran udara juga membawa kepada kesan rumah hijau, pemanasan global, jerebu dan hujan asid yang boleh menjejaskan kesihatan manusia. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif 2 dengan mengenal pasti sikap manusia yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku secara berterusan. Sikap buruk manusia seperti sikap tamak, sikap tidak peduli, sikap tidak bertanggungjawab dan sikap tidak prihatin terhadap alam sekitar dan pelbagai lagi telah mengakibatkan pencemaran alam sekitar yang semakin serius pada masa kini. Antara sikap yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku secara berterusan adalah sikap tamak. Terdapat golongan yang bersikap tamak akan mementingkan diri sendiri apabila berbandingkan manfaat dengan kepentingan alam sekitar. Walaupun pengetahuan tentang kepentingan hutan telah ditanam di dalam diri sendiri, tetapi keinginan naluri untuk mendapatkan manfaat dari alam sekitar adalah sebab utama manusia hanya memejam mata sahaja dengan tindakan mereka. Sebagai contoh, pekerja perkapalan membuang minyak hitam ke dalam laut untuk menjimatkan kos dan terdapat kilang dibina di sepanjang sungai untuk memudahkan pembuangan sisa toksik. Selain itu, salah satu sikap yang menyebabkan pencemaran alam sekitar adalah sikap tidak peduli semakin diamalkan dalam kalangan masyarakat telah menjadi tabiat mereka. Orang ramai hanya memerhatikan sahaja dan tidak mengambil tindakan berkesan, seperti melihat orang lain membuang sampah secara merata-rata tetapi tidak bersuara dan membiarkan begitu sahaja, dan keadaan ini berlaku disebabkan sikap tidak peduli yang menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, sikap tidak bertanggungjawab telah menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku secara berterusan. Masyarakat asyik beranggap kelakuan mereka terdapat pihak yang akan membersihkan atau menyelesaikan. Mereka menganggap masalah yang ditimbul tidak perlu ditangguh oleh mereka dan terdapat pihak yang akan menangguhkannya. Sebagai contoh, pihak kerajaan selalu menjadi mangsa bagi menangguhkan kos memelihara alam sekitar, dan hal ini telah menyebabkan kos perbelanjaan kerajaan asyik meningkat. Akhir sekali, sikap tidak prihatin alam sekitar telah mengakibatkan pencemaran alam sekitar berlaku secara berterusan. Hal ini disebabkan kesedaran dan kepekaan terhadap alam sekitar yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang dalam ekosistem dalam kalangan masyarakat. Banyak program memelihara dan memelihara diadakan oleh pihak kerajaan atau pihak bukan kerajaan, tetapi penglibatan dan kesannya agak mengecewakan.
Jika seseorang yang sering prihatin akan alam sekitar akan mengambil tahu kepentingan alam sekitar serta mengambil tindakan untuk melindungi alam sekitar kita. Dapat 3 peranan manusia yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku secara berterusan. Antaranya ialah peningkatan teknologi, kejahilan dan sikap tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Disebabkan oleh teknologi yang semakin berkembang, masyarakat juga telah menjadi faktor berlakunya pencemaran alam demi meningkatkan produktiviti dalam sesebuah industri. Alam sekitar dianggap sebagai salah satu mesin yang paling kompleks dalam setiap aktiviti manusia. Tetapi disebabkan kita terlalu bergantung pada produk materialistik yang membuat kehidupan kita jauh lebih selesa daripada 20 tahun yang lalu, syarikat perindustrian berlumba untuk mencipta teknologi yang lebih baik tanpa menghiraukan keadaan alam sekitar. Terdapat kesan langsung dan tidak langsung peningkatan teknologi terhadap pencemaran alam sekitar. Contoh kesan langsung ialah chlorofluorocarbon atau lebih dikenali sebagai CFC yang biasanya didapati dalam penyaman udara dan peti penyejukan. Kesan tidak langsung peningkatan teknologi pula disebabkan oleh kemampuan kita sebagai manusia untuk memperluaskan output ekonomi. Penyakit berjangkit seperti kolera dan kepialut yang sebelumnya memendekkan jangka hayat kita telah hilang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Persekitaran juga semakin tercemar kerana kejahilan kita sebagai masyarakat yang tidak mengetahui kebiasaan kita yang memudaratkan alam sekitar. Contoh tabiat kita yang merosakkan alam sekitar ialah membeli dan meminum dari botol air plastik. Kajian menunjukkan bahawa botol air plastik memerlukan kira-kira 450 tahun hingga 500 tahun untuk diurai di tempat pembuangan sampah. Disebabkan sebilangan besar botol air plastik yang dihantar untuk mengurai biasanya berakhir di lautan, mikroplastik akan dimakan oleh semua makhluk hidup yang hidup di lautan dan akhirnya kita akan menangkap dan memakan kehidupan laut yang mengandungi mikroplastik. Mikroplastik sangat berisiko kerana dapat memasuki sistem limfa melalui aliran darah dan mampu sampai ke hati dan menyebabkan kerosakan pada tubuh manusia kita. Punca terakhir yang menyebabkan pencemaran alam sekitar adalah sikap tidak bertanggungjawab masyarakat terhadap alam sekitar. Hal ini kerana terdapat masyarakat yang melakukan penebangan hutan secara berleluasa. Perbuatan ini akan menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat mereka. Cadangan lestarikan alam sekitar. Cadangan pertama adalah menggerakkan masyarakat mengguna produk mesra alam. Produk mesra alam adalah produk yang mudah diselesai dan akan mengurai otomatik, tidak akan membawa pencemaran kepada alam sekitar. Sebagai contohnya, kita boleh membungkuskan makanan dengan kertas wax label, kertas minyak atau surat kapal lama bersama dengan daun pisang. Tetapi sekarang masyarakat masih memilih menggunakan bekas plastik dan bekas reusable untuk membungkuskan makanan. Cadangan kedua adalah menggunakan teknologi hijau. Teknologi hijau dapat membekalkan tenaga kepada masyarakat secara berterusan dan dapat menggegarkan kualiti alam sekitar, iaitu tenaga solar, air, dan air. Pembakaran bahan api akan menyebabkan pencemaran dan selain itu, asap-asap yang dikeluarkan daripada kilang akan menyebabkan pencemaran udara dan membawa penyakit-penyakit seperti asma. Juga, cara ini juga meningkatkan suhu alam sekitar. Dalam kalangan masyarakat, kita cadangkan masyarakat menggunakan produk yang mempunyai teknologi hijau, seperti solar lampu LED. Dengan menggunakan lampu ini, kita dapat mengurangkan penggunaan elektrik dan melestarikan alam sekitar. Cadangan ketiga adalah memperkasakan ilmu, pengetahuan, kategorikan sampah dan melaksanakan konsep 3A. Ini dapat membantu masyarakat berfikir dari segi keperluan dan keinginan sebelum membeli. Pertama sekali adalah reduce, yaitu pengurangan. Konsep yang amat diperlukan oleh masyarakat sekarang, sebab masyarakat sekarang akan membeli barang yang mengikut fashion dan bukannya diperlui. Sebagai contohnya, pada hari sebelah-sebelah, seterusnya adalah reuse, yaitu penggunaan semula. Barang yang dibeli pada hari sebelah-sebelah dalam keadaan tidak rasional adalah barang yang kurang diguna dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita bolehlah menjual atau mendengar kepada orang yang memerlukan barang ini atas platform online. Dengan platform ini akan mengelakkan pembajaran sumber, akhirnya adalah recycle, yaitu kita semula. Proses yang mengeluarkan produk baru dengan produk lama yang berlogo 3A. Sebagai contohnya, surat kapal lama dapat kita semula menjadi tulang telur. Jadi, kita semula dapat membantukan menjimat masa dan sumber untuk menghasilkan tin aluminium baru. Meningkatkan kemudahan menjalankan 3A.
Meningkatkan kemudahan menjalankan 3R ini penting kerana masyarakat masih mempunyai pengetahuan yang kurang mendalam mengenai konsep 3R yang telah dijalankan. Konsep tersebut adalah reduce, reuse dan recycle. Keberkesanan untuk melestarikan alam sekitar masih berada di tahap yang rendah. Hal ini kerana masyarakat masih sukar untuk mengamalkan amalan membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Alam sekitar juga masih sukar untuk dilestarikan kerana kemudahan untuk membuang sampah tidak disediakan. Hal ini kerana tiada tempat pengumpulan sampah atau pembarangan yang terpakai yang disediakan. Sebagai contoh, tong-tong sampah yang dicat dengan warna yang berbeza seperti warna biru untuk kegunaan kertas. Bagi melestarikan alam sekitar ini, kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif. Antaranya, kerajaan telah mengadakan kempen cintai alam sekitar. Kerajaan juga telah meneruskan inisiatif mereka dengan menggunakan platform digital sebagai salah satu usaha penjagaan kebersihan sungai. Masyarakat boleh menjaga kebersihan sungai dengan mengamalkan membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Masyarakat boleh melibatkan diri mereka dalam kempen yang telah dijalankan oleh kerajaan. Kempen tersebut adalah seperti kempen Cintai Sungai. Usaha penting yang wajar dilakukan oleh masyarakat adalah masyarakat perlu memberi kerjasama yang kuat antara satu sama lain. Masyarakat juga boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar sekiranya mereka melihat terdapat individu yang masih membuang sampah ke dalam sungai. Menggalakkan tanaman hijau. Menggalakkan tanaman hijau ini dapat menjadikan alam sekitar lebih segar kerana tanaman hijau akan mengeluarkan oksigen kepada manusia atau haiwan dan menyerap karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia atau haiwan. Tanaman hijau ini boleh dijalankan secara kecil-kecilan atau di peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di peringkat kecil-kecilan, sekolah-sekolah boleh mengajukan program penanaman tanaman hijau. Penanaman tanaman hijau ini mempunyai banyak kelebihan, antaranya adalah dapat mengekalkan suhu bumi. Bukan itu sahaja, spesies flora dan fauna juga akan dapat diselamatkan daripada semakin pupus. Oleh itu, bagi individu yang masih melanggar arahan dan didapati masih menyebabkan alam sekitar tercemar, mereka seharusnya diambil tindakan oleh pihak berkuasa dengan tegas. Di dalam penutup dapat kita simpulkan bahawa alam sekitar yang bersih dapat memberikan suasana yang nyaman dan menyegarkan. Ia juga memberikan keselesaan kepada manusia dalam meneruskan kehidupan seharian. Namun, sikap manusia sendiri juga telah menjadikan alam sekitar sangat tercemar dengan pelbagai sisa kekotoran. Oleh itu, semua pihak perlu mengambil inisiatif untuk menjaga kelestarian alam sekitar dan menjadikannya sebagai budaya dalam masyarakat. Semangat nasionalisme juga dapat dipupuk melalui penjagaan alam sekitar. Perpaduan dapat dikukuhkan dengan adanya kerjasama apabila melakukan aktiviti seperti bergotong royong. Akhir sekali, kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang. Sebaliknya, kita meminjam alam sekitar daripada generasi yang akan datang. Bahawa alam sekitar merupakan harta yang paling penting untuk dijaga kepentingannya. Sekian, terima kasih.